Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada hari ini kita akan berbincang mengenai bab 4 dalam Sains Tingkatan 2 iaitu Kesihatan Manusia. Untuk video ini kita akan fokus kepada subtopik yang pertama iaitu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Kita tengok perbezaan antara keduanya pertama daripada segi punca. Okay, penyakit berjangkit berpunca daripada patogen. Patogen ni maksudnya macam bakteria, virus, yeast yang menyebabkan kepada penyakit tersebut. Okay, penyakit berjangkit juga berpunca daripada medium. Medium ni perantara. Contohnya macam penyakit tersebut boleh berjangkit melalui sentuhan, udara maupun air. Okay. Dan yang ketiga, ia berpunca daripada vektor. Vektor ni maksudnya pembawa. Contohnya macam haiwan-haiwan perosak seperti lalat, tikus, lipas. Manakala penyakit tidak berjangkit pula, dia berpunca daripada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Maksudnya faktor keturunan. Contohnya macam penyakit kanser selalunya kalau ada keturunan sebelumnya yang pernah ada, mungkin risiko untuk mengidap penyakit itu lebih tinggi pada generasi seterusnya. Dan juga faktor gaya hidup. Gaya hidup ni maksudnya corak makanan, corak pergerakan kita, gaya hidup kita sama ada kita bersenam ataupun tidak, dan juga pengambilan alkohol dan juga rokok. Kita tengok pula contoh kepada penyakit berjangkit. Contohnya adalah penyakit seperti tuberkulosis, sesama, urap, tikus, demam denggi, malaria dan Zika. Ini bukan beberapa contoh lah. Tapi yang paling glamour sekarang mestilah COVID-19. Itu adalah contoh penyakit berjangkit. Manakala penyakit tidak berjangkit, contohnya adalah kanser, hipertensi. Hipertensi ni maksudnya darah tinggi, diabetes ataupun orang kampung panggil kencing manis. Okay. Seterusnya asma dan akhir sekali adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni maksudnya penyakit berkaitan dengan jantung, macam lemah jantung, jantung berlubang. Okay. Cara penyakit tersebar pula adalah kalau penyakit berjangkit dia boleh berpindah daripada satu individu kepada individu lain. Contoh paling mudah kalau kita sesama, kita mudah menjangkiti orang yang berada di sekitar kita. Manakala penyakit tidak berjangkit pula tidak boleh berpindah daripada individu kepada individu lain. Contohnya macam kalau kita ada penyakit kanser, takkanlah orang yang duduk sebelah kita tiba-tiba boleh kena kanser. Okay, sekarang kita akan tengok pula bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan. So sebenarnya ada empat medium bagaimana penyakit berjangkit boleh disebarkan. Okay, kita tengok dulu yang contoh penyakitnya adalah seperti sekarang ni COVID-19, SARS, H1N1, cacar air, tuberkulosis dan juga sesama. Tuberkulosis ni batuk kering. Okay. SARS, H1N1 dan juga COVID ni sebenarnya ada persamaan daripada segi virus dia. Virus dia nama coronavirus. Cuma bezanya dia ada berbeza daripada segi dia telah mengalami mutation lah, mutasi. So yang paling teruk sekarang ni memang yang COVID-19 lah, sebab itu nama dia coronavirus, novel coronavirus 19 tu refer kepada tahun bermulanya virus itu ditemui. Okay, coronavirus yang lain semua sudah ada dia punya vaksin untuk H1N1 dan juga SARS. Lagi satu yang lebih kurang sakitnya MERS-CoV. Pernah dengar iaitu jangkitan jangkitan di kawasan bahagian pernafasan oleh orang-orang yang selalunya balik daripada Mekah. Itu semua coronavirus. Cuma bezanya semua coronavirus yang jenis tu dah ada vaksin. Untuk coronavirus yang 19 ni belum ada vaksin lagi. Okey, cara macam mana dia disebarkan adalah yang pertama melalui
menerusi titisan cecair daripada mulut dan hidung pesakit sewaktu bersin, batuk dan bercakap. Biasalah dia punya liur ke, dia punya kahak ke, dia punya hingus. Semua tu kalau kita yang sihat ni sentuh, kita boleh dapat penyakit. Itu juga dengan bakteria dalam ludah pesakit yang ditiup angin. Contohnya macam uh, pesakit, contohlah yang COVID sekarang ni kan, meludah rata-rata, kemudian udara tiup dia punya ludah tu, bakteria tu pun boleh berterbang kan, masuklah ke dalam hidung-hidung kita ni ataupun mana-mana rongga yang terbuka pada badan kita ni, hidung, mulut, mata. Jadi kita pun boleh berjangkit. Sebab itu, langkah pencegahan yang paling bagus untuk penyakit ini adalah yang pertama memakai penutup hidung dan juga mulut. Kalau kita tengok iklan kat TV banyak cakap kan, pakai penutup hidung dan mulut dan jangan sentuh muka. Kenapa jangan sentuh muka? Sebab dekat muka kita ni ada banyak rongga yang terbuka. Paling mudah virus boleh masuk mata. Hidung dengan mulut selamat dah kita tutup pakai mask kan. Tapi yang mata ni terdedah ni kalau kita sentuh mata kita, virus boleh masuk ikut situ. Yang kedua adalah tidak meludah merata-rata. Ini lebih kepada orang yang sakit tu lah. Kalau dia dah tahu dia ada sakit coronavirus, payahlah ludah sana sini kan. Dan seterusnya adalah mengelakkan diri daripada tempat yang sesak. Yang ni selari dengan saranan Kementerian Kesihatan sempena kita punya perintah kawalan pergerakan peringkat pemulihan ni, kita kena elakkan 3C. Satu, crowded places, iaitu tempat yang sesak. Dua, confined places, iaitu tempat yang tertutup. C yang satu lagi je kita ingat. Nanti kamu boleh tengoklah iklan-iklan coronavirus kan banyak kan. Dan akhir sekali adalah memastikan cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya matahari ni boleh tolong bunuhlah virus-virus yang mana terlekat-lekat kan. Kita buka supaya ada circulation udara dalam rumah kita supaya udara yang kotor dapat keluar, udara yang sihat dapat masuk. Seterusnya kita tengok penyebaran yang berpunca daripada air pula. So, penyakit yang berpunca daripada bawaan air ni contohnya macam kolera ataupun dalam kita panggil kolera, demam kepialu dan juga disentri. Demam kepialu ni kita panggil typhoid kalau bahasa Inggeris. Kolera ni bahasa Inggeris kolera, bahasa Melayu juga tak pastilah. Dan juga dysentery. Semua adalah penyakit-penyakit yang berpunca daripada air yang kotor. Yang pertama adalah sistem bekalan air yang kotor. Contohnya kalau macam kawasan pedalaman kan, dia tak ada bekalan air paip yang bersih. Dapatkan air direct daripada sungai dan sebagainya kan. Jadi kalau contoh kalau macam ada penyakit pesakit demam kepialu, dia berak kat sungai kan. Kat hulu sungai, air tu sampai ke hilir kan. Bila kat hilir ada orang minum air sungai tu, dia pun boleh kena sakit demam kepialu lah. Seterusnya sistem sanitasi yang tidak sempurna. Sistem sanitasi ni sistem tandas. Kalau macam kita tengok kebanyakan rumah-rumah sekarang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Macam kita ada toilet, kita ada flush dan kita ada septic tank. Kalau orang zaman-zaman dulu tak ada. Ataupun zaman sekarang ni paling mudah contoh macam negara India kan. Diorang memberak tepi sungai ni macam ataupun dia orang berak kat semak ke atau gali lubang ke. Itu terpunca kepada penyebaran penyakit bawaan air ni lah. Dan air sekali adalah banjir. Macam biasalah banjir ni. Bila banjir, air-air yang bersih, air kotor bercampur, itu yang menyebabkan penyakit boleh tersebar. So, cara pencegahannya yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, campur klorin dalam air. Macam kat Malaysia, memang dalam sistem bekalan air rumah kita, dia memang dah campur klorin. Sebab itu, kalau kamu bau klorin, klorin tu fungsinya adalah untuk membunuh bakteria yang terdapat dalam air. Terusnya membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna lah. Tandas tu maksudnya najis tu bila dia flush masuklah ke septic tank, bukanlah
masuk direct kepada punca-punca air macam sungai ataupun parit. Okey. Terusnya adalah didihkan air minuman. Air minuman ni memang sepatutnya kita masak. Sebab satu-satunya cara untuk membunuh bakteria tak bukan adalah dengan kita panaskan minuman atau makanan kita melebihi suhu 80 darjah Celsius. Dan akhir sekali adalah cuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Cara seterusnya penyakit-penyakit disebarkan tengok daripada segi sentuhan pula. So, contoh penyakit yang boleh tersebar melalui sentuhan adalah contohnya penyakit kurap, panam, sifilis, gonera dan juga AIDS. Sifilis, gonera dan juga AIDS ini kita kenali sebagai STD, iaitu Sexual Transmitted Diseases, iaitu penyakit yang tersebar melalui hubungan seksual. Okay, so cara penyakit-penyakit ini berjangkit adalah melalui sentuhan kulit yang terjangkit. Macam kita sapu ubat orang yang ada kurap, kita basuh tangan, kita pepang pula kulit kita, kita boleh mendapat kurap jugalah. Yang seterusnya adalah memakai pakaian pesakit. Member ada panau, kita pinjam baju dia dengan kita pun berpanau. Seterusnya adalah hubungan seksual, iaitu dari hubungan seksual bolehlah mendapat penyakit berjangkit macam sifilis, gonoria dan juga AIDS. Dan akhir sekali adalah berkongsi jarum suntikan. Ini untuk pesakit AIDS. Cara untuk mengelakkan penyakit ini daripada berjangkit adalah yang pertama, elakkan berkongsi pakaian dengan pesakit kulit. Jangan share-share pakaian atau member tu ada kurap, panau, pinjam baju dia kan. Payahlah. Yang kedua adalah jauhi seks lambang. Seks lambang ni maksudnya seks yang berbilang pasangan macam pelacur tu kan. Dan akhir sekali adalah jauhi penagihan dada. Yang terakhir sekali kita tengok penyebaran penyakit berjangkit melalui vektor. Vektor ini merupakan haiwan yang memindahkan patogen. Patogen tadi disebut sama ada dia virus, bakteria ataupun yeast. Okay, so haiwan ni tolong pindah. Contoh penyakit ni adalah seperti malaria, kolera, denggi, zika, papialu ataupun leptospirosis. So, leptospirosis ni adalah penyakit kencing. Okay. So, cara dia adalah yang pertama melalui gigitan nyamuk. Macam denggi, macam zika. Itu semua berpunca daripada gigitan nyamuk. Yang kedua caranya daripada makanan yang tercemar. Sebenarnya makanan tu terdedah kan, tak tutup, cakap kedai makan kan, lalat hinggap, itu boleh menjadi kepada penyakit. Dan yang seterusnya adalah air dan tanah yang tercemar. Kalau macam air tu kan, macam dekat air terjun dengan tempat macam kolam kan, macam kalau ada kencing tikus kat situ, nanti boleh dah kena penyakit kencing tikus. So, langkah pencegahan untuk penyakit jenis ini adalah yang pertama menjaga kebersihan diri dan persekitaran rumah. Sebenarnya penjagaan kebersihan diri dan persekitaran rumah sangat penting bagi mencegah semua penyakit berjangkit. Tak kisahlah melalui vektor udara, melalui pembawa udara ke, vektor ke, udara ke, air ke kan. Semua penyakit tu boleh dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan persekitaran rumah. Macam kita sekarang tengah musim COVID, kita kalau lepas pergi apa-apa, sentuh apa-apa, terus cuci tangan. Macam itulah. Yang kedua adalah kita jauhi pesakit-pesakit. Sebab contoh kan macam pesakit denggi kan, kalau kita duduk dekat-dekat dalam pesakit denggi, lepas tu kalau ada nyamuk datang gigit dia, lepas tu lepas nyamuk gigit dia, digigit pula kita pun boleh kena sakit denggi. Seterusnya menggunakan kelambu dan juga ubat nyamuk ini cara paling mudah lah untuk mengelakkan kena gigit nyamuk. Dan seterusnya adalah menutup makanan. Jangan biarkan makanan terdedah sampai sewenang-wenangnya dihinggapi lalat. Dan akhir sekali adalah mengambil suntikan vaksin. Okey, dengan itu maka berakhirlah penerangan mengenai subtopik ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan bermanfaat kepada kamu.
Lepas ini kamu boleh jawab latihan yang cikgu sertakan di dalam link menggunakan Google Form. Okay? Dan cikgu harap orang semua boleh subscribe lah YouTube channel cikgu ya. Okay, sampai bertemu lagi. Bye.